Hari ini saya berada di tapak Sungai Keluang, Pantai Demong, membawa murid-murid saya untuk melihat sendiri bagaimana perkembangan spesies hutan paya bakau. Kita berada di sini supaya pelajar merasai sendiri dan melihat, menyentuh bagaimana pembentukan asal bermula dari proses pengkolonian sehinggalah sesaran dan akhirnya mencapai kepada komuniti klimaks dan pembentukan hutan hujan tropika. Murid-murid dikendaki merujuk kepada lampiran yang ada dalam fail pelajar masing-masing. Cuba tengok fail kamu. Lampiran pertama untuk video 1, di situ ada soalan dan cuba jawab. Jika perlu melukis apa-apa yang kamu nampak kat situ, sila lukis. Dan ingat ya, apa yang telah kamu jawab di tapak kajian ini, kamu akan bentangkan bila kita balik ke sekolah nanti. Kita akan pergi ke, pelajar lihat ya, itulah untuk akar Abyssinia SP. Kita akan berada di sekitaran itu dan pelajar boleh sentuh akar itu dan melihat struktur penyesuaian pada akar. Penyesuaian spesies Abyssinia SP. Kenapa agak-agaknya di hujung sana spesies Abyssinia? Siapa boleh jawab? Dekat dengan muara sungai. Ya? Sungai. Dekat dengan muara sungai. Dekat dengan muara sungai. Muara sungai? Muara? Mana sana? Muara? Muara laut. Kan spesies Abyssinia merupakan spesies yang menghadap laut ya. Jadi tengok air laut masuk sampai ke hujung tu, itu spesies Abyssinia. Hari ini saya akan mengajar biologi untuk tajuk tingkatan 4 bab 7 iaitu pengkolonian paya bakau. Berdasarkan pengalaman saya mengajar biologi, saya dapati murid-murid saya sangat sukar ya untuk memahami tajuk ini, walaupun tajuk ini berkaitan dengan persekitaran mereka ya, sebab saya sedar bukan semua pelajar saya terdedah kepada persekitaran pantai. Jadi saya telah mengambil daya usaha dengan memantau pantai-pantai di sekitar Besut untuk membawa pelajar saya. Baiklah murid-murid, kita sudah pun kembali ke Makmal untuk membuat pembentangan hasil daripada kajian lapangan kita. Kita telah pun bersama-sama pergi ke Sungai Semerak ya di Pantai Demong dan satu lagi Sungai Semerak ya di Pasir Putih Kelantan. Baiklah, pelajar telah lihat bagaimana pembentukan ya sebuah hutan paya bakau bermula dengan proses pengkolonian daripada tanah lumpur tanpa apa-apa tumbuhan, kemudian disusuli dengan perintis, yang kedua penyesal pertama, yang ketiga penyesal ketiga, yang keempat komuniti klimaks dan berakhir dengan hutan hujan tropika ya. Baiklah, untuk menentukan ya, bagi pihak cikgu untuk menentukan kamu sama ada kamu faham atau tidak apa yang telah kamu lalui tadi, boleh tak huraikan dengan lebih jelas kawasan di mana hutan paya bakau ni terdapat ya? Bagaimana kamu nak huraikan di kawasan macam mana ada hutan paya bakau itu? Okey, siapa nak cuba? Okey, Daud, cuba Daud. Hutan paya bakau terdapat di kawasan air tawar yang bertemu dengan muara sungai. Yang terutamanya di muara sungai yang terlindung daripada pukulan ombak yang kuat. Lepas tu dia boleh didapati di sepanjang pantai semenanjung Malaysia. Okey, betul ya Daud. Cuba tengok paparan skrin ini ya.
ini adalah muara Sungai Keluang. Di mana di depan ni adalah kawasan laut lepas. Di mana bila ada ombak, ombak akan menyusuri kawasan ini dan sampai ke bahagian pokok ini. Ini adalah kumpulan pertama ya, iaitu kumpulan perintis. Baiklah, kumpulan perintis ni daripada spesies Avicennia. Okey, bagus ya. Okey, bagaimana pula keadaan ya zon perintis ni ya? Apakah keadaan atau tempat di mana zon perintis ini berada? Kawasan mana? Baiklah, cuba Adam jawab. Zon perintis ialah zon yang paling dekat dengan laut. Ia juga terdedah kepada air pasang surut 2 kali sehari dan pukulan ombak. Spesies pokok bakau yang terdapat di zon perintis ini ialah Avicennia sp dan Soneratia sp. Tadi pelajar telah melihat ya bagaimana pertumbuhan spesies pertama ya pada zon paya bakau, iaitu spesies perintis, iaitu Avicennia sp dan juga Soneratia sp. Kedua-dua spesies itu merupakan spesies perintis. Macam mana ya kita nak bezakan bila kita pergi ke kajian lapangan, kita nak tentukan spesies yang mana Avicennia, spesies yang mana Soneratia. Okey, siapa cuba nak jawab? Okey, Syawal. Apa yang membezakan antara spesies Avicennia sp dan Soneratia sp ialah lokasi pokok paya bakau tersebut. Avicennia sp ialah pokok paya bakau yang terletak di muara yang menghadap laut, manakala Soneratia sp ialah pokok paya bakau yang berada di sepanjang muara sungai. Okey, tepat ya, bagus. Avicennia sp kita boleh kenal pasti sebab Avicennia sp itu akan tumbuh di kawasan yang menghadap laut. Maknanya bila ombak menghempas ke kawasan dia ya. Kalau Soneratia, bila kita dah masuk ke sungai, muara sungai ke sungai-sungai. Jadi sungai, tebing-tebing sungai itu kita akan jumpa Soneratia sp. Okey. Bagaimana pula kita nak kenal pasti ya zon yang kedua ya, kumpulan perintis ini lama kelamaan dia akan disesarkan secara perlahan-lahan. Jika kita bergerak di sepanjang paya bakau, macam mana kita nak kenal pasti kita dah sampai ke zon penyesar, zon pertama. Okey, Adibah. Cikgu, zon penyesar ialah zon yang terdapat di sepanjang muara sungai yang terdiri daripada pokok-pokok Rhizophora sp atau dikenali sebagai pokok bakau minyak. Okey, zon penyesar yang kedua. Zon penyesar yang kedua ni tentulah mempunyai struktur akar yang lebih besar dan tentu kedudukan dia lebih jauh ke pendalaman. Okey, agak-agaknya nama apa spesies itu? Okey, Sani? Cikgu, zon ketiga ni, ciri-ciri kawasan ini terletak jauh di pendalaman. Di samping kawasan ini kurang ditenggelami oleh air pasang. Okey, yang terakhir, kawasan ini juga banyak ditumbuhi oleh pokok Bruguera sp. Kita dah belajar tadi, kita dapati hutan paya bakau ni di pesisir pantai. Negara kita mempunyai kawasan hutan paya bakau yang sangat luas di pesisir pantai. Jadi bila kita nak bercerita tentang bagaimana struktur akar itu, kenapa contoh Bruguera itu struktur akarnya besar dan panjang, sebab dia tidak lagi terdedah kepada air pasang biasa. Tetapi dia mungkin akan terdedah pada air pasang yang sangat besar. Sebab ia sudah pun berada di bahagian pendalaman ya. Cuba pelajar lihat skrin ini ya. Agak-agak ni, ini Rhizophora atau Soneratia atau Avicennia sp. Soneratia. Sebab ini bukannya laut. Tengok air tak berombak, air tenang. Ini adalah Soneratia yang berada di muara sungai ya. Okey, sekarang kita tengok ini pula. Ini ialah Rhizophora dan yang ini pula Bruguera ya. Semasa cikgu mencari tapak untuk kita buat kajian lapangan ni, cikgu telah cuba Google Map ya, dan cikgu akan jumpa kawasan pantai Dendong ini dan kita akan dapat melihat ya kawasan ini. Ini jeti tempat kita naik bot dan kita telah pergi ke sini. Di sini kamu dapat melihat akar apa yang keluar terjuntai tu? Akar udara, dan di bawah ini ada apa? Pneumatopho, dan tentu awak telah ambil sampel apa? Biji benih ya. Baiklah,
Kita sekarang bersedia ya, tentu kamu telah pun menyiapkan lembaran kerja dan kita bersedia untuk membuat persembahan ya. Jadi setiap ketua kumpulan ditugaskan untuk membuat persembahan di sini. Kalau kamu ada spesimen dari tapak kajian kita untuk dilihat di sini, kamu boleh guna mikroskop. Ya. Boleh bersedia ya. Tajuk biologi ni, biologi sendiri itu bermakna kajian tentang alam sekitar, ya, tentang benda hidup. Jadi bila alam sekitar, saya rasa sangatlah membosankan pelajar jika sentiasa berada di makmal. Kita mungkin boleh guna makmal fokus kepada eksperimen ya. Jadi untuk tajuk kajian lapangan contoh ekologi ni, lebih baiklah kita berada di tapak kajian ya. Maka saya rasa saya perlu bawa pelajar dan saya tahu jika saya berada di sudut pelajar itu, saya memang nak pergi sangat dan itulah masa saya nanti-nanti.